bi'ulumihi amin. Syahdan, bermula mengetahui akan kaifiyah sembahyang, iaitu mengetahui akan kaifiyah sembahyang, bahawa mengetahui ia seseorang akan segala rukunnya rukun sembahyang, dan segala syaratnya syarat sembahyang, dan segala sunatnya sunat sembahyang, dan dibezakan tiap-tiap satu itu, tiap-tiap satu daripada rukun, syarat, sunat dibezakan daripada yang lainnya. Ini mengetahui akan kaifiyah sembahyang, yang mana mengetahui kaifiyah sembahyang ini di antara syarat untuk sah sembahyang. Jadi terdahulunya syarat sah sembahyang ada 9. Syarat sah sembahyang ke-8 mengetahui kaifiyah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang ke-9 yang terakhir menjauhi daripada barang yang membatal akan dia akan sembahyang. Jadi di bawah tu dimasuklah pula faslun, bermula yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara bawah tu. Sekarang ni nak bicara syarat sah sembahyang yang ke-8, mengetahui kaifiyat sembahyang, mengetahui cara-cara sembahyang. Apa makna mengetahui kaifiyah sembahyang? Apa makna mengetahui cara-cara sembahyang? Mengetahui kaifiyah sembahyang itu bahawa mengetahui ia seseorang akan segala rukunnya rukun sembahyang, dan segala syaratnya syarat sembahyang. Segala rukun kena tahu, hak syarat kena tahu. Kemudian mengetahui segala rukun ni bukan hanya mengetahui bilangan rukun 13, bukan mengetahui juga syarat bagi rukun tu. Bukan setakat mengetahui rukun 13. Sebab tu dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, pembicaraan rukun sembahyang dia panjang tu. Pembicaraan berkaitan dengan rukun sembahyang, dia akan datangkan tajuk-tajuk rukun ni secara satu-satu juga. Terdahulu syarat sah sembahyang ada 9. Kemudian tiap-tiap satu syarat sah tu satu tajuk. Kemudian muka surat 15 kalau Jawi lah, rukun sembahyang ada 13. Tiap-tiap 13 rukun sembahyang tu didatangkan hak niat ada berapa kau wajib kena niat. Dia bagi pula panjang hak niat. Tu mustahak tu. Kemudian masuk tajuk yang kedua, faslun, bermula takbiratul ihram, iaitu 21 syarat. Kemudian faslun, bermula syarat qiyam, panjang kita bab syarat qiyam. Faslun, bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Faslun, bermula rakaat itu 4 syarat. Bermula sah i'tidal itu 4 syarat. Di satu-satu tu. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Bermula salam itu 9 syarat. Tak ada ni. Tiap-tiap satu rukun tu ada peraturan dia pula. Bukan hanya rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga membaca Fatihah. Syarat dia macam kalau niat, kalau semai fardu qasa, ta'arud, ta'ayyun. Kalau semai sunat berwaktu bersebab qasa dan ta'ayyun. Kalau semai sunat mutlak qasa saja. Kalau sembahyang tu bergantung syarat sah dia kepada berjemaah. Ada sembahyang yang nak sah dia kena berjemaah, macam Jumaat dia tak sama macam Zuhur. Zuhur berjemaah fadilah, Jumaat berjemaah syarat sah.
apabila Jumaat berjemaah tu syarat sah, wajib imam niat imam, wajib makmum niat makmum dalam takbiratul ihram. Tapi kalau macam semai zuhur pula, apa hukum imam niat sebagai imam, apa hukum makmum niat sebagai makmum ketika semai zuhur? Sebab semai zuhur bukan syarat sah dia berjemaah. Tengah jibat niat, ada bukan niat takbir, berdiri, baca Fatihah, rokok, iktidah, sujud tu budak umur 5 tahun tu. Kena ngaji lah pula syarat bagi tiap-tiap rukun. Ni cerita khas maya seorang ni. Kita 2 minggu dah berjemaah, kena ngaji syarat untuk sah berjemaah. Kena ngaji pula syarat untuk sah berjemaah. Dia ada syarat, dia ada peraturan dia. Kalau syarat peraturan dia kita tidak menyempurnakan, tak sah lah. Lepas tu semayang tunggu itu bagi adah, bukan ibadah. Sebab ibadah adalah mengikut ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata, bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah dipanggil amal ibadah. Amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah amal ibadah. Dia kalau ngaji nahu dia panggil mubtada' khabar. Bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mengikut ilmu itulah amal ibadah. Dia dua ni benda yang sama. Tak ada ilmu adah. Tak ada ilmu jadi adah, jadi budaya, jadi peseng. Semenjak daripada budak lagi semayang dok tinggal, ilmu mana? Tak ada. Tu peseng orang panggil. Tak tengoklah pulaknya. Saja tengok pulak. Tapi kena belajar lah. Tapi kita cerita ni bab semayang, ada lagi lah perkara-perkara yang khilaf. Yang semayang tu kisah lah, walaupun pandangan mazhab Syafi'i tidak sah, tak apalah, kisah lah kalau mazhab lain kata sah. Kalau bab semayang pekah ni. Tapi kalau nak ngaji bab akidah, akidah sejalan je, likuk situ likuk lah. Kalau pekah ni, macam mana saya semayang selama kening, gini perbuatan sayanya. Kalau ngaji dah kita Idatus Sibian, hak pekah mazhab Syafi'i jatuhnya tidak sah. Tak apalah, tengok mazhab lain kata guana. Sah mazhab, tak apalah, jalanlah jalan. Tak qada lah. Tu kalau hak bab pekah ada sedikit dia punya kelonggaran dia. Tapi jangan salah dalam bab pegangan. Salah bab pegangan tak ada cerita lah tu. Bab pegangan ni satu jalan je. Kalau pekah ni mazhab Syafi'i muktabar, mazhab Hanafi muktabar, mazhab Maliki Hambali muktabar, kita boleh pakai belaka janji ada ilmu. Tapi kalau ilmu tak ada, mazhab Syafi'i pun tak. Ilmu tak ada, mazhab Syafi'i macam mana? Memang tak ada, memang wajib kena berilmu. Wajib kena belajar. Ilmu ni dah ilmu ni sebenarnya tak payah belajar dah kita ni. Ilmu ni mak ayah ajar kita sebelum kita balik. Dia sebenarnya gitulah. Kalau sepatutnya gitulah, kita ni setakat beramal je. Kita apabila balik, kita setakat beramal dengan ilmu fardu ain yang telah siap selesai diajar oleh ibu bapa kita mula daripada umur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Ajar kepada budak mana? Budak yang suci bersih. Sebab dia belum balik lagi, tak ada dosa, tak ada apa lagi. Kalau mati syurga lalu dah budak ni, dia tak balik lagi. Saat bersih itulah mak ayah dia ajar ilmu fardu ain tauhid, ilmu fardu ain fiqh, ilmu fardu ain tasawuf. Budak tu balik tak payah belajar dah agama ni. Kalau nak belajar ilmu dunia sampai ke hujung dunia pun belajar lah. Ilmu agama cukup. Jangan kata mak tak tahu gitu. Malu ke mak awak gitu. Ada gitu sebenarnya. Kita hanya beramal dengan ilmu yang telah diajar oleh ibu bapa kita. Tapi dah ibu bapa kita tak ajar, kewajipan tu naik atas diri kita sendiri. Wajiblah kita belajar, tak ada alasan. Belajar ilmu agama ni wajib, ijma' ulama' wajib kena belajar. Bukannya banyak pun fardu ain ni. Ilmu agama, ilmu syarat ni luas sangat-sangat. Kalau kata ngaji dah habis, memang tak akan habis.
Tapi ilmu fardu ainnya ringkas je, bukan banyak sangat. Tapi walaupun tak banyak, kalau tak belajar, tak ada juga. Kalau belajar pun kadang-kadang tak ada juga fardu ain. Kalau belajar tak tahu ke? Tak ada arah tuju mai duk ceramah siang malam. Orang pergi sijik suara dengar bertahun-tahun. Tanya bab akidah tak luluh. Tanya bab semayang tak luluh. Tanya bab tasawuf fardu ain tak luluh. Lepas tu duk belajar. Kadang-kadang walaupun fardu ain tu sikit, walaupun duduk dalam majlis ilmu dah sekalipun, tak lepas agak kalau tak kena aturan. Benda sikit je, tapi kena biar kena aturan belajar ni. Tapi bila sebut kata fardu ain, jeh dia orang je. Mana apa jeh pun ke? Fardu ain sokmo. Fardu ain sokmo. Jebeh. Jebeh je. Tapi kalau tanya ada ke tak? Tak ada pun. Tu jadi masalah. Tak ada pun. Tapi kalau cukup fardu ain, memang akan hak tula je. Kita belajar fardu ain tidak akan bertambah ilmu. Hak tula je fardu ain ni. Fardu ain tauhid ke, fiqh ke, tasawuf, hak tula je. Agama Allah Taala ni mudah je. Tak berat agama Allah ni. Ada ni. Dan ilmu Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Fardu ainnya sikit je. Bayangkan mudahnya agama. Quran 114 surah. Tapi hak wajib fardu ain kita kena betul sungguhnya saja. Fatihah je. Hak wajib fardu ain kita kena betul sungguh dalam 114 surah tu. Saja Fatihah je. Tu Fatihah, bukan surah Al-Baqarah. Padang tu kalau pun Al-Baqarah. Satu je surah hak wajib fardu ain kena betul sungguh. Satu mana Al-Baqarah, Al-Fatihah. Berapa ayat? 7 ayat je capung dengan bismillah. Dah nak ceritanya 7 ayat Quran 6666 ayat. 7 ayat tu je fardu ain kita nak kena betul sungguh. Tapi kalau tak belajar tak betul juga. Tak? 7 ayat tu sikit ke banyak? Sikit. Tapi kalau tak belajar, fardu ain sikit. Tapi kalau tak belajar, ada. Anda kata agama payah. Siapa di masyar, ya Allah, surah Fatihah panjang, ya Allah, tak sempat saya nak betul. Boleh buat alasan gitu? Boleh tak agama-agama? Siapa di pada masyar, kita minta uzur dengan Allah Ta'ala, ya Allah, surah Fatihah panjang, tak sempat kami nak belajar. Boleh buat alasan gitu? Nak kata agama mudah-mudah sungguh. Maknanya hak kewajipan fardu ain tu sikit je. Hak kita nak banyak tu nak dapat ketinggian dalam agama. Hak ni untuk jadi agama tu sah agama fardu ain rekah je. Tapi walaupun rekah sikit, kalau dak kemah molek tak belajar, hak belajar pun kalau kena aturan molek. Ada majik ke, surah ke, TV ke, radio ke, banyak ceramah agama. Kalau kira-kira kita ni, kalau dengar TV-nya ada beberapa siaran, dengar radionya ada IKIM, maknanya kita tak payah ramai duduk congok sini, payah juga. Payah juga. Payah lah. Nampak nak netas jalan pun payah orang tua-tua tengok. Yelah sudah kelas tu kan, nak tengok orang tu netas jalan payah nampak. Yang pakai lift ni buat apa? Pakai lift tak ada tempat ke? Siang dah, yelah orang sibuk. Orang nak netas pula bukan je boleh berjalan laju. Tapi kalau cukup fardu ain dalam TV, dalam radio, tunggu situ je, belah masak boleh ambil ilmu. Kalau mereka cukupkan fardu ain. Maknanya kita kata hari ni tauhid daripada 9 pagi sampai pukul 11. Orang tu ni pun tunggu depan TV. Esok pula pekor, tapi asap-asap tak fardu ain. Tak gimana dah.
Hak radio pula, pukul ni ada tauhid pula. Hak TV, hak bahagian dia, hak radio bahagian dia pula. 2-3 kali kita boleh dengar sehari-hari. Tak sama. Kita mari belajar ni tu, kita melangkah tu pun untuk ampun dosa dah. Dah sama lah. Kita melangkah, kita ni mari duduk congok dengar cara berharapan ni lain. TV ni belah-belah nerak boleh. Dok baju kemagatung boleh. Duduk dengar ceramah agama tu kan dengar kemagatung je. Dengar kain tuala. Ni sungguhnya tak ada lagi pakai baju. Tak dengar ceramah dalam TV ni kemagatung tuangnya. Ni mari belajar secara berharapan ni lain kelebihan, tapi nak cerita dengan keadaan kita ni sibuk ke apa ke, kalau TV radio tu dia susun molek atau molek padang dah kitanya. Sekarang ni bukan kita je ni, dia ada live FB. Live FB gitulah. Maknanya dia hanya dengar gitu. Dah, bukan dia tak mau mari sebab orang jauh-jauh. Gitu je lah. Tapi dah ayat live FB dah, tengok TV, tengok audio. Kalau mereka mencukupkan, hak kata fardu ain tu sikit je. Sebab itulah kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, buka kitab Sairus Salikin, hak terjemah ayat Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia cerita dalam tu adab orang mengajar, adab orang belajar, adab orang mengajar. Adab orang mengajar paling banyak. Adab orang mengajar, dia mesti dia kena menegah orang belajar daripada berbimbang dengan ilmu-ilmu fardu kifayah sebelum dia dah selesai ilmu fardu ain. Memang gitulah, itu ada orang mengajar. Kena wayah kelas kita ni kelas khususi, kelas fardu kifayah untuk ngaji lama-lama dah. Kalau awak ni baru nak ngaji, awak pergi cari kelas sebelah tu, kelas masjid tu, kelas tempat tu. Mereka buat kelas asas. Hak kita ni hak kelas untuk orang lama. Kena wayah gitu. Memang adab dia gitu. Tapi kalau orang tidak beradab, dia ngaji pula. Dia kata kena tunggu muka pintu. Ni awak lepas kedap, dia nganying pula dah. Ni cerita bab tasawuf, cerita Imam Ghazali. Itu adab yang disebut oleh Imam Ghazali. Ni kadang-kadang orang tasawuf membaca dia begini lah. Itu adab yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kena halang orang daripada berbimbang dengan ilmu fardu kifayah sebelum dia selesai ilmu fardu ain. Tu adab guru kena bagi peringatan. Kena bagi peringatan. Ni kelas untuk orang lama-lama ni. Ngaji bab muamalah, munakahat, janayat contohnya. Ngaji bab tauhid tinggi-tinggi, tasawuf tinggi-tinggi. Kena royak ke dia. Ni hak pekak orang lama-lama dah ni, pekak baru kena pergi ngaji kelas hak kitab-kitab permulaan. Memang adab dia gitu. Tapi bila sebut gitu, kalau gitu kena tunggu seorang muka pintu. Nak tanya fardu ain lepas kedok, yang kemaja ilmu apa? Kami ajar ilmu bukan fardu ain. Kenapa tak ajar fardu ain? Ni orang yang mengajar tu sendiri bermasalah, tidak beradab. Tapi orang mainnya pula pak nganying je. Kata guru kena pastikan ajar fardu ain dulu, dia nganying pula. Tak apalah, kita akan letak seorang muka pintu masjid nak periksa orang siapa yang masuk fardu ain lepas ke tak lepas. Walah di waktu kuliah maghrib di masjid, kuliah maghrib masjid ni waktu kemuncak, letak fardu ain sudahlah, cerita apa masalahnya. Ni dia tidak beradab dah. Lepas tu dia main pula dengan adab hak disusun oleh Imam Ghazali, tapi mulut cakap Imam Ghazali tasawuf. Anda panggil apa? Membaca sendiri, tidak berguru, jadi gini lah. Tu guru yang besar peranan, jangan duk mari beri tahu jom pangkal, jangan gitu. Yelah kadang-kadang saya nak pergi situ nak cerita benda tu. Cerita apa? Hafadhu ain. Dah kita nak cerita anak, sebab orang mengajar dia lebih bertanggungjawab.
Tapi orang belajar pun dia kena tahu nilai sendiri atas diri masing-masing. Orang belajar dia kena bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Orang belajar ni pula, orang mengajar pula dia dereba, dia lagi banyak adab kepada dia, peraturan kepada disiplin orang mengajar ni pula. Kalau kita ngaji bab rukun semayang lah, apa bendanya? Ngaji bab niat, dan niat qasa ta'arud ta'ayyun. Baca kitab mana pun qasa ta'arud ta'ayyun kalau semayang fardu. Saja aku semayang tu qasa, fardu tu ta'arud, zuhur tu ta'ayyun. Dah, apa masalahnya? Kalau semayang sunat pula berwaktu macam duha, qasa dan ta'ayyun. Saja aku semayang duha, saja aku semayang isra', saja aku semayang witir, saja aku semayang tarawih. Dah, itu qasa dan ta'ayyun. Kalau semayang sunat bersebab pula, saja aku semayang gerhana matahari, saja aku semayang gerhana bulan. Itu je lah qasa dan ta'ayyun. Dia kena tahu qasa, ta'arud, ta'ayyun. Tu je. Bukannya kata tinggi-tinggi, tak ada. Tapi kadang-kadang setengah orang tak pernah belajar, dia kata qasa, ta'arud, ta'ayyun. Lepas tu niat gitu je dia belajar itu. Berukun sebut gitu dah. Ni kadang-kadang ada orang dia niat panjang tapi tak cukup hak wajib dalam. Saja aku semai zuhur 4 rakaat makmum tunai kerana Allah. Gitulah niat dia. Saja aku semayang asar 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Saja aku semai maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah. Fardu tidak sebut, ta'arud tak ada. Saja aku semai zuhur, saja aku semai asar, saja aku semai maghrib, niatnya panjang. Bilangan rakaat disebut, ada tunai disebut, tapi fardu tak ada. Wajiblah ta'arud tu kena sebut fardu. Itu sebenarnya fardu kan, wajib. Itu kata wajib qasa, ta'arud, ta'ayyun. Qasa saja aku semayang, ta'arud datangkan niat kata fardu, ta'ayyun sebut zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Jadi ta'arud sebut fardu tu wajib. Tak sebut ta'arud tak sah semayang. Tak sebut fardu tu tak sah semayang. Lepas tu macam mana dah sama kenijak muda niat gitu semua. Tak apalah kata mazhab Hambali ta'arud sunat. Gitu je lah. Kalau tidak mupul lah jawapan dia. Faham? Dia kalau sebut kata tidak sah, ni dia wajib kena semayang semula. Bukan tidak sah lama kening. Bukan gitu. Kena buat semula, kena semayang semula. Hak mana hak kena semayang semula tu? Hak tidak sah ijma' ulama. Gitu. Dan sekarang ni ta'arud niat fardu nyedok selama kening ni daripada budak lagi. Tak apalah, Hambali lah. Tapi masa dia tidak niat fardu, tidak tahu mazhab Hambali pun, tidak tahu pun, tak tahu kisah pun, tak apa, kita boleh taklid kepada mazhab lain kemudian selepas daripada amal, walaupun dulu kita tak tahu pun mazhab Hambali kata sah. Itu je lah. Kalau tidak kena qada semayang daripada umur balik lah, berapa puluh tahun. Dah sebut fardu wajib kan. Tu kata tadi, kalau semua ulama kata tak sah belaka sebab tak niat fardu, kena qada. Tapi mujur mazhab Hambali kata sunat je niat fardu tu. Faham tak? Tapi kalau kita ngaji fardu ain, bos takat qasa, ta'arud, ta'ayyun ni ilmu budak-budak je. Dah setakat qasa, ta'arud, ta'ayyun je. Tapi tak tahulah sekolah sekarang macam mana. Dia mengajar di surau 2 kali dulu, lepas tu sekarang ni dah berubah lagi. Lulusan syariah juga, juga syariah. Lulusan
syariah. You qasa ta'arruf ta'ayyun. Qasa saja aku semayang, ta'arruf sebut bilangan rakaat, ta'ayyun zuhur. Dah. Qasa saja aku semayang, ta'arruf sebut nama zuhur, ta'ayyun nyatakan bilangan rakaat. Sebab ta'ayyun tak ini nyatakan, kita suruh nyatakan semayang ke apa, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia ta'ayyun nyatakan bilangan rakaat, 4 ke 3 ke 2 ke. Dah ta'arruf datangkan sebut zuhur tu. Jadi saja aku semayang zuhur 4 rakaat, hak tu wajib. Kata warna pulak siapa tu kau bimbang gitu ngajar ni. Jurusan syariah ni. Masuk isu ni. Jadi ta'arrufnya apa? Sebut zuhur. Ta'ayyunnya apa? Nyatakan bilangan zuhur tu 4 rakaat. Bukan ta'arruf tu datangkan kata fardu, ta'ayyun tu nyatakan nama zuhur. Dok. Ta'arruf kena kepada datangkan nama zuhur, ta'ayyun nyatakan zuhur tu 4 rakaat. Hak wajibnya saja aku semayang zuhur 4 rakaat. Jadi kau tu. Dah ta'arruf tu zuhur, bukan datangkan kata fardu. Dah nak kata guana kita belajar agama sekolah. Jadi kita kena tahu rukun sembahyang dan syarat kita tak rukun, dan segala syaratnya, dan segala sunat kena tahu, dan dibezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lainnya. Kena beza. Hak rukun hak mana, hak sunat hak mana, kena sampai peringkat boleh beza. Tak nak ni. Lepas tu nak boleh beza ni kena tahulah hak ni rukun. Sebab tu mengetahui segala rukun dan mengetahui segala sunat. Apabila kita tahu segala rukun dan segala sunat, maka kita pun boleh bezakan hak ni rukun, hak ni sunat, hak ni wajib, hak ni sunat. Gimana? Kita ngaji setara mana? Boleh beza ke tak? Macam contoh tadi, dalam niat sembahyang, saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Dah biarlah dulu. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang tu. Mana wajib? Wajibnya qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Gitulah. Boleh beza dah tu. Niat 4 rakaat sunat, niat tunai sunat, niat kerana Allah sunat. Mana kita tahu tu mana wajib mana sunat, boleh beza. Ana bagi mengetahui kaifiah sembahyang. Ni kadang-kadang tanya, dah kalau saya nak sembahyang qada, wajib tak saya niat qada? Ni tak apa nak pandang dah ni. Niat tunai bagi sembahyang tunai, niat qada bagi sembahyang qada, hukumnya sunat je. Hak wajibnya qasa, ta'arruf, ta'ayyun je wajib. Sama ada sembahyang tu sembahyang tunai ke sembahyang qada ke, sebut kata sembahyang fardu, termasuk fardu jenazah, hak wajibnya qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Sembahyang tunai diniat adaan tunai sunat, sembahyang qada diniat qadaan sunat. Tak payah tanyalah tu. Ni kalau saya sembahyang qada, wajib tak saya niat qada? Ni tak apa nak kenal balik ni. Hak wajib dalam niat sembahyang fardu qasa, ta'arruf, ta'ayyun. Niat tunai ke niat qada ke, hukumnya sunat. Itu je. Ayo, gitu je ilmunya. Tu kata ilmu bab semayang ni, kata mesej pada mesej barang je, budak-budak je. Tapi niatlah tunai itu sebab hukumnya sunat. Kalau sembahyang qada, niatlah saja aku sembahyang fardu zuhur qada 4 rakaat kerana Allah. Niatlah qada tu sebab sunat tu.
Ketika tersemai tunai, niat tunai, sunat. Ketika tersemai qada, kita niatlah qada, sunat. Mana nak cerita hak mana wajib, mana sunat. Hak sunat jangan tinggal. Tapi makna kalau masih lagi tanya niat qada tu wajib ke tak, ada apa nak kemah molek qasaq ta'arud ta'ayyun tu. Ada ni. Kemudian kita berdiri. Berdiri rukun tu setara mana? Sunat hai'ah tu tegak. Ada. Takbir hak wajibnya Allahu Akbar tu rukun. Angkat tangan sunat. Buat tangan dada sunat. Rokok ni macam papas keping ni sunat. Rokok congik sikit boleh dah hasil rukun, tapi makruh. Macam papas keping sunat. Bubuh tangan di pada lutut sunat. Oh, kalau gitu tangan dak bubuh pada lutut boleh ya? Apa ingat ke wajib ke? Bertepi, bubuh terapung gitu. Orang pun ambil gambar, orang pun viral. Muajis mayang tangan depa bawah gitu. Tapi maknanya hak bukan sekarang ni hak rokoknya bukan tangan. Hak rokoknya tubuh. Hak tu hak rukunnya. Bubuh tangan di kepala lutut, ukurnya sunat hai'ah. Jangan apa dak payah bubuh pulaknya. Jangan salah faham. Ni benda sunat jangan tinggal. Tak ada kata jangan bubuh, jangan salah faham. Cuma itu sunat. Oh, kalau gitu jangan bubuh. Pak pula jangan. Ni benda sunat. Takkan nak tinggal benda sunat. Tapi nak wayaknya bubuh tangan di kepala tu hukum sunat. Mana kalau tak bubuh tak payah sah. Tu orang banyak kata boleh beza tu. Kita sujud kena bumi 7 anggota wajib. Kena hidung latar sunat. Ada ni. Hidung tak masuk dalam 7 anggota hidung ni. Hidung kepek pun tak kena sapal latar. Allah, kepek sangat ke? Jadi maknanya kena dahi 7 anggota wajib. Lepas tu hidung kena latar. Hidung mazhab Hanafi wajib kena latar. Dan memang ada di kalangan ulama mazhab Syafi'i mewajibkan hidung kena latar. Tapi yang muktamadnya hidung kena latar sunat hai'ah. Faham tak? Lepas tu kalau kata kena 7 anggota di latar, contohlah tangan kena sikit pun boleh dah. Tapi hai'ahnya, sunat hai'ahnya biar kena habis. Gitu. Kemudian perut jari kaki tu kena sikit sebelah daripada. Sebelah kanan ibu jari, kaki kiri ibu jari kena sikit daripada. Betul hak wajib. Hak sunat hai'ahnya kelima-lima perut jari kaki tu kena bumi belaka. Biar kita lipat sungguh perut jari kaki kita, biar jari kaki kita semuanya ngadap ke depan, ngadap ke kiblah. Ada ni. Kan kita sujud, kaki duduk belakang. Kalau kita tekan ke lima perut jari kaki, makna kaki tu hala ke mana dah? Hala ke kiblah. Atau sunat hai'ah. Hak wajibnya kena sebelah pun tak apa dah, kena sebatang. Ibu jari sebelah kanan, ibu jari sebelah kiri, kena sikit tak apa dah. Tu hak wajib. Hak kena ke semua lima perut jari kaki kanan kiri. Lepas tu tekan molek biar kaki tu ngadap ke depan. Tu sunat hai'ah pula. Dia gitu. Maknanya boleh beza gitu je lah. Payah apa nak beza gitu. Ni orang panggil mudah aja. Kita duduk antara sujud, tangan bubuh atas lutut tu sunat hai'ah. Maklumlah tu. Kita duduk tasyahud akhir, tangan buah lutut tu sunat hai'ah. Memang kita buat tangan atas lutut, takkan kita nak bertepi gitu. Tapi nak kalau tanya kita bubuh tangan atas peha, atas hujung peha ketika duduk antara sujud, ketika tasyahud hukumnya sunat hai'ah. Memang kita tahu belaka gitu.
Tak ada kita bertangan atas hujung peha masa duduk antara ini rukun ni wajib tak ada. Tak reti gitu lalu. Dan tu kamu duduk situ tu sunat hai'ah. Semua kau faham gitu. Kadang kau faham kalau kita duduk antara sujud, tangan kita bertepi, tak sah semayang. Tak ada kau faham gitu. Tak comel lah. Sebab apa? Sunat tangan buat hujung peha tu, buah tepi gitu tak comel. Kamu tinggal benda sunat. Tapi tak ada orang kata tak sah mayam. Tak ada. Tak ada orang kata wajib pun. Orang kata tak comel. Mana apa? Maknanya tinggal sunat tak comel. Mana? Tu je nak bezanya wajib sunat. Tak ada payah-payahnya belajar ni. Kita baca tasyahud contohnya, hak tasyahud akhir, hak wajibnya hak mana, hak sunat hai'ahnya hak mana. Hak qada wajib tasyahud akhirnya at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu hak qada wajib, hak daripada tasyahud akhir. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu, itu sunat hai'ah. Assalamu alaika, kita bubuh alif lam tu, sunat hai'ah. Hak wajibnya salamun alaika. Kalau tak ada alif lam, salamun alaika, kita buat alif lam. Assalamu alaika, bubuh alif lam tu wajib ke? Sunat hai'ah. Gitu je lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, sebut asyhadu yang kedua tu sunat hai'ah. Hak wajibnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebut asyhadu yang kedua sunat hai'ah. Tu je lah. Sebab kadang-kadang kita pun kadang-kadang nak cepat juga tasyahud ni. Contohlah kita rasa nak batal wuduk ke, kita pun nak cepat at-tahiyyatu lillah, assalamu alaika tu dak tekah mana tu. Tapi kalau kita baca sempurna, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, jadi lambat nak boleh bagi salamnya. Kita nak ketuk lele dah ni. Kan? Kita pun dah keadaan tertentu gini, kita pun potong at-tahiyyatu lillah, assalamu alaika. Kita orang cepat sikit. Kadang-kadang sama juga kita tasyahud awal. Kadang-kadang setengah imam ni dia cepat sikit semayang dia. Dia cepat tasyahud awal, dia cepat. Jadi dia naik akang 3 tu, kita kadang-kadang tak habis lagi tasyahud dia naik dah. Kita kekeh tasyahud awal kita. Sebab ada setengah imam dia tasyahud awal dia cepat. Jadi kita nak jadi cukup tasyahud awal dengan selawat, kita potong hak sunat hai'ah tu. Sebab selawat di hujung tasyahud awal tu, Allahumma salli ala Muhammad, itu sunat abad. Al-mubarakatus salawatut tayyibatu sunat hai'ah. Sekala-sekala kalau kita melengkapkan sunat hai'ah, sunat abad, Allahumma salli ala Muhammad tu tak sempat nak kata. Kita wa asyhadu tu mana kat 3 dah. Jadi kita potong hak hai'ah tu. Dah kita semayang di belakang tu imam, hak kita tahu dah dia pesen tu. Tasyahud awal dia sekejap je nak kat 3 dah. Kita potong hak hai'ah kita tu sebab kita nak ambil hak abad. Allahumma salli ala Muhammad tu abad, sunat abad. Jadi kita potong hak hai'ah ni. Kena tahulah hak mana kita nak potong. Kena tahu mana hak wajib dan mana hak sunat. Allahumma salli ala Muhammad rukun qauli, wa ala ali Muhammad sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim sunat hai'ah sampai ke Hamidum Majid. Kemudian doa sebelum salam sunat hai'ah. Beri salamnya assalamualaikum rukun qauli, wa rahmatullah sunat hai'ah,
berpaling ke kanan, sunat hai'ah. Salam yang kedua, sunat hai'ah. Berpaling ke kiri, sunat hai'ah. Kita tahu belaka waktu tu je kata nak bezanya. Bukan ilmu pelik pun. Kita salam kan, Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah tu sunat hai'ah. Hak rukunnya Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum ketu. Warahmatullah tak ada nak kata, sah semayang. Sebab hak rukunnya Assalamualaikum je. Warahmatullah sunat hai'ah. Apanya payah? Mana? Ekah je nak berbeza mana wajib mana sunat. Hak tulis je. Lagi mana kalau ngaji kitab kecil-kecil. Hidayatus Sibiyan ni jangan ngaji kitab kecil-kecil. Waktu je duk ngajinya. Tak ke mananya. Ambillah. Jadi maknanya mengetahui kaifiyah, mengetahui segala rukun, segala syarat, segala sunat dan boleh beza. Boleh beza macam tadilah contoh dia. Ni siapa akan tanya ustaz, kalau kita subuh tak baca kunut sah ke tak? Apa duk tanya gitu? Baca kunut tu sunat abad. Apa tanya sah ke tak? Sunat. Dia tanya, kalau tak baca kunut subuh sah ke tak? Kalau tanya, kalau baca kunut subuh sempurna ke tak? Baru dia tanya. Kudung lah. Sunat abad ni umpama anggota kaki tangan. Kalau tinggal sunat abad, kunut tasyak awal, tangan macam tak ada tangan, tak ada kaki lah kalau orang. Sempurna gitu, tangan tak ada kaki tak ada, hidup. Takkan sempurna semayang sah. Tapi kudung sebab tak ada sunat abad. Mana kalau nak tanya, kalau kunut tak baca sempurna ke tak? Ni tanya, kalau kunut tak baca sah ke tak sampai subuh? Tak tanya gitu. Ada. Bahkan dan memadalah bagi orang yang awam. Orang awam ni orang kebanyakan. Jikalau i'tiqad ia. I'tiqad ni beranggapan lah, bukan berpegang dia. Akidah ni bukan bicara akidah ni. Mana dia anggapan dianya akan sekalian yang dikerjakan sebab itu fardu, atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, tetapi tiada dibeza akan dia sah. Tadi boleh beza. Sekarang ni orang awam ni orang yang tak boleh nak beza langsung. Bukan tak boleh beza ni, dia bubuh kata fardu belaka dalam semayang tu. Fardu belaka sah semayang. Dah kalau fardu belaka, selama semayang tak pernah tinggal ke? Surah baca sama, doa iftitah baca sama. Lepas tu kalau kata fardu belaka, kalau kata fardu belaka tu pelik sangat. Hak ni kalau hak kita kata boleh terima. Mana? Atau setengah fardu setengah sunat. Bukan fardu belaka dalam semayang ni. Sebahagiannya fardu, sebahagiannya sunat. Dah hak mana hak fardu, hak mana sunat. Tetapi tiada dibezakan. Dia tak boleh nak beza. Sah juga semayang dia. Ada ni. Macam tadilah, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Panjang tu. Dalam tu wajib belaka. Tak, setengah wajib setengah sunat. Wajib mana? Saya tak berani nak letak, takut salah. Mana sah semayang dia. Pada ni. Tapi dia kata bukan fardu belaka, setengahnya fardu setengahnya sunat. Sah semayang dia tu. Maknanya ni orang, kalau orang tak ngaji molek kitab, dia baca sendiri, dia salah faham. Tengok pekoh mudah je tu kan. Siapa ke bubuh fardu belaka tu jahil sangat dah tu. Kalau kata ada fardu sebahagian, ada sunat sebahagian, tu kurang sikit jahil dia. Tapi kalau bubuh kata fardu belaka, rukun belaka, memang jahil sangat-sangat. Sah lagi semayang dia kata. Pekoh gitu je. Ni orang jahil orang panggil. Orang jahil asah fardu ain.
Tak kira sah. Kalau dia tak boleh nak bezakan mana wajib mana sunat, sah. Dengan syarat dalam semayang dia tu hak wajib tidak tertinggal. Sekarang kalau dia tak boleh beza mana wajib mana sunat, kalau kata wajib belaka tak mau cerita waktu tu pelik sangat, jahil sangat tu. Mana orang yang pandai sikit dia dia kata dalam semayang tak, bukan kata wajib belaka, bukan rukun belaka, sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat. Hak mana saya tak berani nak bubuh. Sekarang dia tak tahu hak mana wajib mana sunat. Boleh pasti tak hak wajib dia tak tertinggal. Jadi kata sah ni dalam keadaan dia tak boleh nak letak mana wajib mana sunat. Masa semayang dia hak wajib hak rukun tidak tinggal walaupun satu, baru sah. Lepas tu macam mana nak pastikan hak wajib tak tinggal kalau hak tak tahu mana hak wajib hak rukun, tak tahu beza. Hak dah ni sah jikalau hak wajib tidak tertinggal. Ini sebut kata sah semayang. Tetapi kita ni bab sah semayang, kita ada kewajipan fardu ain belajar bab hukum semayang. Luluh dak fardu ain kita belajar bab hukum semayang kalau tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Tak luluh fardu ain. Walaupun semayang disah tapi berdosa kerana fardu ain tak luluh. Semayang disah pun jikalau dia tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, hak wajib tidak tinggal walaupun satu, barulah sah. Ni sebab semayang, ni sebab belajar fardu ain luluh ke tak? Tak, sebab tak nak bezakan. Tapi bagi orang hak tak faham bab fardu ain ni, tengok pekoh. Mudah je pekoh. Tak payah ngaji banyak-banyak. Tak boleh beza mana wajib mana sunat pun sah semayang. Sah semayang kalau hak wajib kita lengkapkan. Lepas tu fardu ain luluh ke tak? Tak. Nak tahu luluh fardu ain, tengok dalam kitab minhaj. Kitab minhaj royak kan ni kalau pekoh fardu ain. Baca juga minhaj. Tu panggil baca kitab minhaj tak belajar. Orang sekarang kitab-kitab ni buka hak rumi je. Buka hak rumi je. Hidayatus Salikin buka hak rumi, tak buka hak jawi. Sebab apa? Belajar ke tidak? Tak. Ni orang sekarang. Tapi dia pandai lah menari pasang, dia pandai cakap. Orang pendengar, sedap dia cakap gitu je lah. Kenapa pakai hak rumi? Hidayatus Salikin ada hak jawi kan? Bukan anda jawi tak kalau ustaz tak pandai baca jawi tak pelik sikit tu. Dia tak belajar hak jawi. Jadi dia ambil mudah ambil hak rumi. Dari belajar tak kitab tu? Tak. Kalau Minhajul Abidin ambil Asyadah hak jawi, ambil hak rumi. Sebab apa gitu? Sebab tak belajar hak jawi. Lepas tu belajar dah hak rumi tak belajar. Lepas tu baca je lah. Akhirnya tak tahu pun. Kalau orang ni sebab hukum semayang tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, dia tak tahu pun fardu ain tak lepas tu siapa. Dah setakat kita nak beza mana wajib mana sunat, bukan ilmu tinggi-tinggi pun. Sebab apa nak pastikan biar kita boleh beza mana wajib mana sunat? Makna dalam semayang kita tu hak wajib garanti kita tak tinggal. Nak garanti hak wajib kita tak tinggal, kita boleh bezalah. Kalau sekarang ni dalam semayang ni panjang, sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat. Dah mana wajib saya tak tahu, dah sunat saya tak tahu. Dah awak semayang tu kadang-kadang cepat nampak. Kalau semayang sunat contohnya, cepat rokok, cepat i'tidal, cepat sudah 2 rakaat. Kamu tak buat belaka tu. Kalau kamu buat belaka hak dalam semayang tu jatuh lama tu. Yang kamu buat cepat ni ada hak kamu tinggal ni. Memang ada hak tinggal. Dah awak tinggal tak wajib kau sunat, saya tak tahu. Dah tak ada beza kan? Kalau tinggal wajib. Sebab tu kata fardu ain boleh bezakan mana wajib mana sunat. Maknanya kalau dia tak boleh bezakan mana wajib mana sunat, nisbah semayang dia sah jikalau di masa semayang dia tak boleh nak beza tu hak wajib tak tinggal walaupun satu. Tetapi nisbah belajar fardu ain tak selesai lagi, tak luluh lagi, tak lepas lagi belajar fardu ain, hukum semayang bab pekoh. Tapi bagi orang hak tak ada asal fardu ain,
Kita mengaji, kita pekoh baca dia, tengok pekoh mudah je. Tak payah belajar banyak-banyak pekoh ni. Siapa ke bubuh kata wajib belaka, pusah lagi semayang. Kalau setakat boleh jawab wajib sebahagian, sunat sebahagian, tak boleh nak beza pun sah semayang. Tengok pekoh gitu je kan orang jahil. Orang jahil berkaitan dengan fardu ain pekoh. Dan orang yang panggil apa ni, bermudah-mudah dengan semayang. Bayangkan semayang tiang agama. Dalam satu semayang tiang agama, siapa tak boleh nak beza mana wajib mana sunat ke okey dah. Ni tiang agama ni, bukan cabang agama. Tiang agama, ilmu kita siapa tak boleh nak beza hak mana hak wajib, hak mana hak sunat. Apa panggil penting dah. Penting tak ke semayang bagi. Apa penting tak ke semayang? Dengan keadaan dia bab pekoh tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Apa panggil penting gitu? Tak penting mana lah tu. Tak berat, apa panggil tak berat. Walaha apa payahnya nak beza mana wajib mana sunat. Hak ni kita nak ajar ke budak-budak ni, kita ajar ni wajib, ni sunat, ni wajib, ni sunat, ni wajib, ni sunat. Boleh beza mudah je. Maknanya sampai peringkat hak pertama lah orang awam, dia kata wajib belaka tu gelak gambar tu wajib belaka. Dah wajib belaka? Fatihah pun wajib, surah pun wajib. Dah surah baca sama ke? Tasbih dalam rakaat wajib. Wajib berapa kali? Wajib 3 kali. Berat. Misalnya. Lepas tu, Rabbana lakal hamd wajib ke tak? Wajib. Mil'us samawati wal ardh wajib ke tak? Wajib. Kena baca perhabis tu. Gimana? Dah lah, kalau kata wajib belaka tu memang berat sangat tu. Memang nisbah semayang disah. Tapi nisbah bab belajar tu berat lah. Tapi kalau orang yang mengajar, dia ambil ni, dia ambil ni, tengok pekoh, ni orang tak ada asas benarnya. Dia tak belajar pekoh. Dia tak belajar pekoh. Dia hanya membaca sendiri. Maka dia salah faham sini. Ini cerita sah semayang. Tapi ingat baik, tak boleh beza mana wajib mana sunat. Sah semayang jikalau hak wajib yang dia tak boleh nak beza tu cukup. Tapi dari segi belajar fardu ain tak luluh. Macam saya sebut tadi contoh-contoh ni wajib ni sunat, ni wajib ni sunat. Apa payah? Sebab tu pun tak tahu. Kata berat bab agama ni, tiang agama berat bab agama ke gitu. Cerita bab ketinggian agama, makam. Tiang agama pun sampai setakat tak apalah, tak boleh beza mana wajib mana sunat pun. Ini orang yang buat ringan-ringan bab agama ni, orang yang bermudah-mudah dengan semayang, orang panggil. Orang bermudah-mudah dengan semayang. Yang peliknya orang mengajar bukan dia buat mudah-mudah. Tak apalah, cak mudah-mudah gitu. Jangan. Kena kemah molek. Semayang tiang agama jangan buat mudah-mudah. Semayang adalah yang pertama-tama yang akan ditanya pada hari akhirat. Tuan terima semayang, tuan terima amal lain. Rosak semayang, rosak habislah amal yang lain. Jadi hak mengetahui kafiat ni, kita nak biasa apa peringkat boleh membezakan mana wajib mana sunat. Tu je. Kita sebagai jemaah pula nak kena tahu pula mana hak syarat dia, hak rukun dia, mana hak sunat. Dalam majmuah pun ada hak syarat dia, ada hak sunat dia. Hak sunat kita nak berpindah rukun ni ke mana, ada sunat dia pula. Tu belajar bab syarat berjamaah. Ni ngaji bab fiqh ni. InsyaAllah habis muafid masbuk 2 minggu dah tu. Okey dah ada masalah mana tu. Nanti Hidayatul Subiang sampai tempat berjemaah ni, InsyaAllah tak ada apa pun. Kita belajar. Mana yang kita ada ilmu, mana kita buat apa-apa biar berpandukan kepada ilmu. Tambihun, bermula tempat semayang itu tiap-tiap tempat yang bersentuh dengan dia, orang yang semayang pada ketika berdirinya dan rokoknya dan duduknya dan sujudnya. Wallahu a'lam.
Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 12. Muka surat 12. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bakhil dan kasihkan harta. Bakhil dan kasihkan harta. Dia bakhil ni bahasa Arab. Bahasa kita gok kedekut. Bahasa kita kedekut. Ataupun dalam kitab Panau Hati, dia bakhil ni kikir. Kikir. Kita biasa nak sebut kikir tu. Kita kikir ni kikir gergaji. Mata gergaji tupu kan kikir tau. Kau panggil apa tu? Mata gergaji tu kan dia ambil tu. Bukan panggil kikir. Kikir ni. Ni kikir. Kalau kita jawi lama kikir. Bakhil ni bahasa Arab. Dia bukhlun. Bakhilun. Dia bukhlun ni sifat tu. Bakhilun orang tu. Orang yang bersifat dengan bukhlun. Dia bukhlun bahasa Arab, dia asal bahasa Arab. Bukhlun sifat bakhil. Orang yang bersifat dengan bakhil tu bakhilun. Tu bahasa Arab. Faham ni? Tapi bahasa Melayu tak ada bukhlun tu. Bahasa Melayu sebut bakhilun, bakhil. Haji bakhil. Dah je. Jadi dia bahasa Arab dua-dua. Ni bahasa Arab lah. Ya, dia satu. Bukhlun. Satunya bakhilun. Bakhilun. Ni orang yang, ni kena pada orang, ni kena pada sifat. Bukhlun sifat tu, sifat kedekut. Orang yang ada sifat ni dia panggil bakhil. Orang yang bersifat dengan bukhlun. Ni bahasa Arab asal. Kita kira bahasa Melayu kita bakhil. Bakhil ni orang yang kedekut. Orang yang mana ni? Sesungguh ada tu kata, dia kata orang yang sempit. Dia panggil orang yang sempit. Ada sempit, tak luah. Kita tak cari tak je dengar dok sempit. Sempit lah. Orang pemurah ni luah je. Orang bakhil ni sempit je. Sempit mana. Kadang-kadang bukan kata orang lain, dia pun sempit je. Dia sendiri pun sempit juga. Panggil apa? Panggil macam kita kata tak, macam orang sempit, macam orang sempit, orang tak ada benda. Orang tak ada benda kan sempit kan. Sempitnya lah kehidupan. Dia panggil apa? Kesempitan hidup. Sebab apa sempit? Sebab tak ada benda. Hak ni benda banyak, tapi dia sempit je. Macam tak ada benda je. Tu sempit. Molek gitu. Molek gitu. Kalau gitu. Orang bakhil ni ni mana dalam hadis Nabi kata wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil ni jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dekat dengan neraka. Adapun orang as-sakhiyu, Nabi kata qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, orang yang pemurah, hampir dengan Allah, hampir dengan manusia, hampir dengan syurga, jauh daripada neraka. Tu bakhil dan kasih akan harta. Bakhil dan kasih akan harta.
dia kasih akan harta ni menjadi sebab kepada bakhil. Jadi dia kalau kata bakhil dan kasih akan harta dipanggil atau sebab pada musabab. Mana sebab? Sebab kasih akan harta menyebabkan jadi bakhil. Dia gitu. Jadi oleh kerana kasih akan harta ni sebab bagi bakhil, maka dibuat satu bab, satu tajuk. Faham tak? Dibuat satu tajuk antara bakhil dengan kasih akan harta. Sebab kasih akan harta menjadi sebab kepada bakhil. Kenapa jadi bakhil? Kerana kasih akan harta. Kerana sayang akan harta, jadi timbullah penyakit bakhil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya, sesiapa yang dipelihara Allah dirinya daripada sifat kikir, bakhil, maka merekalah orang yang berjaya, mendapat kemenangan. Kalau Tuhan pelihara akan dia ni daripada sifat kikir, maka dia akan dapat kemenangan. Mafhumnya, kalau Tuhan tak pelihara dia daripada sifat kikir, maka jatuh rugilah dianya. Sebab ni benda sifat hati. Benda sifat hati ni payah. Ni panggil taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita apabila orang pemurah dibantu kita, ditolong kita, pujian adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia jadi nak tolong kita tu cuma taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tolong kita tu, kita kena terima kasih, kita kena raih dia, kita kena terima kasih ke dia. Tapi pujian yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab timbul dia di hati nak tolong, mari daripada sifat sakhi, sifat pemurah tu, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita semua ni memanglah sayang tu ada, cuma kita kontrol je lah. Yelah, kita nak boleh gapa-gapa sekarang ni bukannya mudah. Lepas tu nak beri kat orang pula tu bukannya senang. Mana kalau kita beri, hilang hak kitanya. Hilang hak kita. Sebab Tuhan akan ganti. Jadi kita hak tu payah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajah tu, Sayyidina Ali karamallahu wajah kata, "Anfik ma fil jaib ya'ti kama fil ghaib." Infak ada dalam poket tu, tak akan datangkan hak rakyat lain pula kita. Tapi tak nampak lah hartanya. Faham tak? Walaha, kalau kita pemurah, Tuhan akan balas. Tuhan balas ni bukan maknanya mari duit lain, dak. Tuhan beri kita sihat. Bila Tuhan beri kita sihat, duit kita selamat. Faham tak? Tuhan pelepas kita daripada kena musibah. Bila terlepas kita dah kena musibah, duit kita selamat. Contoh, kita bawa kereta lah, sayang punya sayang, sayang punya sayang, terbabah, banyak nak habis duit. Yelah, terbabah tu. Tu nak langgar orang lagi tu. Langgar orang pula kena bayar, pula kereta orang kena bayar, pula beki kereta kita. Ni dah langgar orang, babas orang. Mudah-mudah je. Maknanya tiang pagar tu duduk situ jak ritu lagi. Yang dilanggar tu apa? Kalau nak kira tiang pagar tu duduk situ bila? Bukan baru letak. Lama dah dia letak. Tukang letak dia juga.
Yang dia popong dia langgar tu apa? Dan nak keluar duit gitulah. Dan nak keluar duit. Dah lah tiang tu kena tukar. Kereta pula parok. Kereta tu parok jadinya. Tu mana tuan nak tarik tu. Payah apa? Mudah-mudah je. Kadang-kadang tu hawi jadi masalah tu, masalah ni macam-macam jadinya. Sebab itulah kita berdoa lah macam Nabi ajar doa tu lah. Wa'auzubika minal jubni wal bukh. Wa'auzubika minal jubni wal bukh. Jubni tu mana ni? Penakut. Tak mau juga jenis nakut. Takut tahu je pakai. Wa'auzubika minal jubni wal bukh. Dan aku minta perlindungan engkau ya Allah daripada penakut dan bakhil. Minta doa mana? Nabi ajar doa tu. Mana? Tapi kadang-kadang kita beranggapan bakhil kita tu satu kebaikan. Ada orang anggapan gitu. Tuhan kata dah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi tu. Huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Tuhan kata jangan menyangka oleh mereka yang kikir dengan barang yang memberi akan mereka itu oleh Allah. Dia duk bakhil dengan barang hak mari dia Tuhan. Dia sangka kebaikan bagi mereka itu. Tuhan kata dak, bal syarrul lahum, bahkan kejahatan bagi mereka itu. Jangan duk sangka dan jangan menyangka oleh orang yang bakhil. Tapi Tuhan kata dah, siapa ni? Yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Dia bakhil dengan barang yang memberi oleh Allah Ta'ala akan dia min fadlih, daripada kurniaan Allah. Bukan Allah wajib pun beri ke dia. Allah beri ke dia harta tu kurniaan Allah. Hak Tuhan beri tu, dia menyangka dia bakhil dengan barang Tuhan beri itu kebaikan. Dah, bal syarrul lahum, bukan kejahatan bagi mereka. Tapi bakhil yang bicara hak mazmumah adalah bakhil daripada tuntutan wajib. Bakhil daripada tuntutan wajib. Tu Tuhan kata sayutawwifuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dibelenggu, selagi akan jadikan harta yang dikikir itu jadi kalung daripada api neraka pada leher mereka pada hari kiamat. Hak ni bakhil daripada kewajipan, bakhil daripada zakat, bakhil daripada nafkah wajib, bakhil daripada ni kafarah fidyah. Bakhil ni akan dibelenggu dengan api neraka. Bakhil daripada perkara-perkara sunat, itu orang yang rugi. Dia ginilah contoh. Orang yang malas main fardu, seksa lah. Orang malas puasa fardu, kena seksa lah. Tapi kalau orang malas main sunat, orang malas puasa sunat, kena seksa tak? Untung ke tak? Rugi. Gitulah juga. Tak ni. Kalau malah daripada sembahyang fardu, hak tu kena seksa. Malah daripada puasa fardu kena seksa. Tapi malah daripada sembahyang sunat, rugi, akan menyesal pada hari akhirat. Sebab apa? Sebab sunat ni akan menampung kekurangan dalam kefarduan kita. Kita kefarduan ni kita buatlah. Sempurna ke tak? Sempurna ke tak? Hak sunat ni akan menampung kekurangan kita, hak amal wajib kita tu. Sampai di akhirat, hak sunat, hak wajib, apa? Tapung. Banyak lopong dia, banyak kekurangan.
Lepas tu nak tampang orang sunat tak ada sebab malah. Mana nak kira hari akhirat? Memang kita hak wajib kita buat belaka selamat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat. Tapi kalau hak wajib kita saja, hak wajib tu tak sempurna, selamat ke dak? Anak semua nak wajib itulah dengan amal-amal sunat. Tiba-tiba kita malah sembahyang sunat, malah puasa sunat, malah sedekah jariah hak sunat, sayang. Untung rugi. Nah. Rugilah. Tapi hak kata kena seksa, bakhil mana? Bakhil daripada tuntutan wajib. Zakat pun tak bayar, sayang. Dah zakat kalau 100,000, 2,500. Mana mari 2,500 tu. Kalau kita sikit je ada 10,000, 20,000 kita ada 500 riyal je. Tapi kalau 100,000, 2,500 tu baru 1,000. Kalau lebih lagi 1,500 tu banyak tu. Kita ada reti je. Ni bakhil daripada hak wajib. Kita kalau kira kita lah hak wajib-wajib, okey, alhamdulillah. Tak ada orang kita zakat tak bayar, tak ada. Tetapi kalau kita sayang hak sunat-sunat, hak sunat-sunat tu lah. Sudah semayang lalu tong, sudah semayang lalu tong, payah semua jemaah surah tu. Kalau semayang jemaah di masjid, tong tak ada lalu, tong lalu jemaah je. Kalau masjid, tong lalu jemaah je. Tapi kalau surah, tiap-tiap hari lalu tong depan. Macam ni. Akhirnya RM4, RM1. Siapa ke orang ceramah ni, orang ceramah dia buat lawyer dia lah, buat kelakar dia. Dia kata duit ni pada takdir, duit boleh cakap. Duit boleh cakap. Jadi duit RM1 cakap dengan duit RM50. Lama tak nampak mungkin mana. Duit RM1 kata, duk mana lagi, duk main tersejik lah. Hak duit RM1 nak tanya apa duit RM50. Dia duk mana lama tak nampak. Dia kelak-kelak dia ni. Hak RM50 pula. Hak RM50 tanya RM1 lama tak nampak gimana. Daripada satu masjid kepada satu masjid. Sebab apa? RM1. Padahal learning RM1 tu nak gapalah. Aiskrim pun aiskrim molek tu lah. Tak boleh RM1. Kadang-kadang dah bukan. Kita ni semua akan dibentang di mahsyar. Sebab itulah orang yang malas melakukan amal sunat, dia akan menyesal. Ini timbul kata orang yang tidak buat amal sunat terseksa. Jangan salah faham. Orang tinggal amal sunat tidak akan diseksa. Tapi kata terseksa tu, terseksa kerana menyesal. Ada. Sama macam kita kata kalau anak-anak main duduk berkelahi, berebut harta pusaka contohnya, mak ayah dah kubur terseksa. Kenapa terseksa? Sebab itu dosa orang lain, bukan dosa si mati. Kenapa nak terseksa? Hak terseksa sungguh ni macam mana? Mak ayah tu wasiat, lepas mak ayah mati, mu gemuk ni, mu berebut harta pusaka. Dia suruh gitu. Makna barulah dia terseksa sungguh sebab disuruh. Tapi tak ada lah suruh. Hak tu anak buat perangai. Terseksa makna apa? Duka cita lah ibu bapa. Kalau kita anak-anak ni bukan nak buat amal kebajikan, nak berkelahi adik-beradik kerana harta. Walau harta tak payah kelahi dah. Sebab hukum ada dah paraiknya. Ikut paraik sudah lah. Nak kelahi buat apa lagi? Hak kita nak kelahi ni benda hak tak ada hukum. Aku banyak musikik, aku banyak musikik. Kena berkelahi tengok mana kuat, boleh ke dia banyak sikit. Nak berkelahi apa lagi dah. Sebab paraik ada dah.
Bahagian masing-masing ada dah. Kalau kita rapah bahagian orang, dia tetap bukan hak kita sampai berlapis-lapis, bukan hak kita sampai kiamat, bukan hak kita. Ada ni. Bahkan tiap-tiap harta yang kita rapah orang, berhaknya bunga harta tu, mana berhasil apa-apa harta tu, milik tuan sah. Mana kalau pokok tu pokok orang, buah tu pakai bila pun hak orang tu. Bukan hak kita. Jadi bukan hak kita sampai ke bila-bila, kita makan hak haram sampai ke bila-bila. Nak berbuat apa? Balik pada hukum faraid. Ada hak masing-masing. Ada hak masing-masing. Ni ada duk sebut Ustaz Aimai duk balah nak warna, dia kata adik-beradik dia kakak dia nak suruh bagi sama, dia kata. Dia kata gitu, kakak nak suruh bagi sama. Bagi sama kok mana hukum tak bagi sama? Waliz zakari mislu unsayain, tuan kata lelaki ni dua bagi umpama perempuan, dua bahagian. Lepas tu dia kata ada seorang tu disetujui seorang hak lelaki, ambil bahagian dia, hak lain jangan kosek. Setuju belaka tu lain lah. Tapi nak setuju belaka ni setuju sungguh kedok. Mai duk desok. Kawan tu malah duk berkelahi. Ada ni. Oh, taing ni taing mak ayah dia mati, kakak dia ni nak sebagi sama rata. Taing mak ayah tu lelaki dia mati, tak, abang dua. Abang dua. Ada ni. Taing mak ayah dia mati, hak kakak ni, bagi sama. Suami dia, mak ayah dia mati, ingat malik abang, dua abang jangan duk bagi sama berdua. Oh, tomoknya. Yang dia nak sama hak suami dia, dua bahagian. Ni nyakit belaka ni. Ada ni. Dia jadi nak berebut benda gitu. Hak orang lah sampai ke bila-bila pun. Hak orang sampai bila nak balah tu. Ada. Jadi sekarang ni kalau kata nenek anak tu balah, ibu bapa ni terseksa tu dia cerita. Sama juga kita malah buat benda sunat, kita akan terseksa di mahsyar. Terseksa bukan kena hukum. Sebab apa? Allah Ta'ala akan bentangkan. Sudah semayang fardu, orang lain semayang sunat belaka, kita tak semayang sunat. Tengok, nampak apalah aku tak semayang. Kalau aku semayang masa tu, faham tak ni? Yang lain semayang belaka, kita tak semayang. Tak ada salah benda sunat, tapi macam mana di hari akhirat? Menyesal tak kita? Apa semayang, orang lain semayang belaka, semayang lah. Sama juga, lalu tong sunat je, tak ubuh pun tak apa, ubuh RM1 pun tak apa. Bayangkan kalau ubuh lebih, ubuh RM5, ubuh RM10. Sebab apa? Di akhirat nak pahala ni, bukan nak tu dah, nak pahala. Pada ni akan dibentangkan bila kita ni malas daripada melakukan amal sunat. Sebab nilai yang kita ni sungguh agama, bukan amal wajib. Amal sunat tu tepatnya. Amal wajib semua orang kena buat. Sembahyang fardu tak ada orang berkecuali. Puasa fardu tak ada orang boleh elok. Zakat tak ada orang boleh elok. Nak nilai hak sunat, rajin dok sembahyang sunat, rajin dok puasa sunat, rajin dok sedekah jariah, tu baru nilai. Tapi yang salah faham ni, bukan kata wajib tu dok nilai mesti tinggal wajib, jangan. Hak wajib tuntutan yang putus, mesti kena buat. Tak buat kena seksa. Hak tu tetap dah. Tapi tepat nilai yang sungguh kedak amal sunat. Ada. Yelah, kadang-kadang infak sedekah jariah ni, kadang-kadang orang-orang pergi infak tu tak disangka-sangka. Kadang-kadang mari ni cerita-cerita lah, mari dengan motor, tua motor gitu je, nak derma ni, pergi surah tu pun ditanya orang surah kat mana. Baik dengar kata surah tu nak buat ni digi nak kata surah, nak pergi cari surah, tanya orang pula mana ni nak derma dengan siapa kunci surah. Mari motor je, waktu baik dia poket RM10,000. Duit tu suatu kata ni duit bawah batal ni, dia kata ni. Kalau duit dalam bank lain,
Duit dalam bank lain. Dia kemas pasal lain. Ini duit, ini dia kata duit rumah ni. Duit jenis orang sipang. Allah kata kejut menguji surah 10,000. Mari mutu orang kampung je. Cari surah apa tanya orang. Dah dengar kata surah tu nak ni dia mari. Mana duit itu mana bukan duit bank. Memang duit rumah. Duit ipung. Dah. Ni. Sebab apa? Sebab ni dia pandang akhirat. Dia nak orang apa? Orang kampung. Kereta-kereta tak pandang. Mutu je lagi mari-mari. Gitu je kehidupan dia. Orang kampung pula kadang anak duk ato hidup dah mikir mana dah untuk makan dia nya. Dia pun buat bekal akhirat. Itu je lah. Anak-anak lepas belakang dah. Ayah mikir-mikir dah anak-anak dia nya. Kan anak dia dah bulanan ke dia kan. Dah dia hasil kebun orang kampung. Jangan hasil kebun dia tetap dah. Bagi nak apa? Dia pun tak ada belanja apa-apa. Lain-lainnya. Dah. Tapi waktu semua taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Tapi hak disebut bakhil, hak mazmumah ni bakhil daripada tuntutan yang wajib. Adapun bakhil dia tuntutan yang sunat, waktu rugi. Sebab apa? Sebab tidak jadi harta benda tidak jadi bekalan selepas daripada kita mati. Bila Nabi SAW ada bersabda, iyyaka wasuh fa innama halaka man kana qablakum bisuhi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.